Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, temui kita lagi di channel Zain Auto Share. Dekat sini saya akan kongsikan DIY maintenance. Apakah part-part yang kita perlu tukar? Macam dah kereta tu dia dah lama, apakah part-part yang kita perlu tukar, dan ada part yang kita tak perlu tukar. So saya bagi tahu yang wajib ditukar. Kalau kereta tu dia dah lebih 10 tahun, 8 tahun ke atas lah, senang cerita. Sebelum ni saya ada review berkenaan dengan antara spare part kereta kancil, iaitu minggu lepas kita dah buat minyak enjin dengan horn dan Swiss Swiss aircon switch. So hari ni saya akan bagi explanation kepada anda semua berkenaan dengan antara part-part mana yang kita perlu tukar. Okey, macam anda semua yang pakai kereta kancil, kelisa, kenari, ataupun boleh dikatakan semua-semua kereta, sama je. Bila anda pakai kereta tersebut sudah mencecah 8 tahun ke atas, kita perlulah tukar antara benda-benda ni lah. Benda-benda macam ni kita perlu tukar. Wajib ni. Okey. Contoh kalau kita beli kereta contoh kalau kita beli kereta second hand dekat kedai kan, used car kan. So kita tak tahu dia punya tu macam mana, dia punya condition kereta tu macam mana, engine hose macam mana, clutch plate macam mana, gearbox macam mana, brake pad, brake shoes, macam-macam lagi. Memanglah kalau kedai memang akan cakap apa ni, okey kereta ni baik punya mah, jangan risau, boleh jalan-jalan jauh. Diorang biasa, ada orang kerja sale, so tak boleh buat apa dah kan. So kita sendiri, inisiatif kita sendiri kenalah tahu apa part yang perlu kita tukar. Kalau macam saya, kalau saya beli kereta dekat used car, saya benda-benda ni lah yang wajib yang saya akan tukar. Wajib. Okey, macam ni kereta kancil, saya bagi contoh. Ini hose, ni top hose kat atas. Hose kat atas kancil. Kalau tuan-tuan beli boleh tengok sama ada dia ni ada tak benang dekat sini tengah-tengah. Sekejap saya fokus balik. Nampak tak? Tak apa nak clear sangat. Okey. Nampak tak? Dia punya benang-benang tu kan? Beli yang ada jenis yang ada benang kat tengah-tengah. Sesetengah kedai spare part ni, diorang tak ada benang tengah ni. So bila dah pakai dekat berapa tahun, tak sampai tahun pun, kadang-kadang dalam 3 bulan 4 bulan dah jadi gelembung. Gelembung ni dekat sini. Antara kat sini. Okey. Ni hose ni kira baru lagi lah ni saya beli. Tak pasang lagi. Made in Malaysia Saya beli kat Shopee. Harga dalam, kejap saya check balik harga. Okey, harga saya beli ni RM45 satu set. Saya beli ni RM45 dekat Shopee saya beli. Ini untuk hose kat atas. Yang ini untuk hose kat bawah dia panjang sikit tengok dekat sini pun memang dah ada dah benang dia dekat tengah-tengah. Ini yang kita cari. Macam kita kancil kan. So tak perlulah kita nak beli silikon, sebab dia punya pressure pun bukan kuat sangat kan orang cakap. Melainkan kalau enjin tu turbo lah kan. Kalau macam enjin L2, L6, itu memang kena pakai yang silikon supaya lebih tahan. Lepas tu bila saya beli satu set ni, dia didatangkan dengan sekali benda ni kancil 4 way valve. Okey, saya tak buka lagi. Boleh tengok kat sini. Ni ada 2, ni 3, di sini 4. So ada 4 lah valve dia. Dia ada jenis iron, jenis stainless steel. So saya beli yang iron.
bila dah beli dah macam ni ayamnya, so kita kenalah drain plug kita punya radiator tu, bawa keluar semua air, then bersihkan dulu dengan air biasa, dengan air yang dah tapis pun boleh juga. Lepas tu terus masuk coolant. Dan coolant pula kalau masuk dalam macam kata kancil, masukkan 2 liter terus. Tak payah campur-campur air. Biar dia original 100% by coolant. Okey, ni 3-way iron. Keresa dengan kancil boleh pakai. Ni. Benda ni kadang-kadang kan, kalau macam dah lama sangat, benda ni selalu ada karat lah kat sini. So bila karat, bila dah panas sangat, bila dah pressure, dia akan tembus kat sini. Tu yang kebanyakan kancil lah apa yang saya dapat, daripada pengalaman saya, kebanyakan kancil dia akan tembak kat area sini lah. Sama ada 4-way valve ataupun 3-way valve. Lepas tu dah jadi overheat, so kena angkat enjin, kena skim head semua, kena angkat piston. So daripada kita nak jimat RM45, apalah kita nak orang cakap, kita nak kedekut dengan RM45. RM45 kita boleh selamatkan beribu-ribu ringgit daripada overheat, betul tak? Kalau salah apa-apa, boleh komen lah dekat saya punya channel. Okey, bila dah satu set, dia didatangkan dengan benda ni sekali lah. Sebenarnya kancil ni dia banyak dia banyak connection dia tu. Tapi senang, kancil ni memang sangat-sangat senang. Ni kalau tak silap saya ada 5. 1, 2 yang paling kecil, 3, 4, 5. Ini satu set. Settle. Tukar benda ni semua. Bawa seronok jalan jauh, betul tak? Kalau nak jalan jauh pun kiranya kita rasa confident lah. Okey, ni dah dia ni, semua ada benang nampak? Tengah ada, semua ada benang. So kita tahan asap lah. Memang kualiti lah. Nanti saya tunjuk saya punya hose yang dah uzur lah. Yang dah uzur. Dekat celah-celah ni, tengah-tengah ni semua dah pecah. So angin pun dah boleh masuk, air pun dah keluar dah. So macam memang sampai masa dah. Sampai masa untuk saya tukar benda-benda ni semua. Okey, ni satu set saya beli RM45 kat Shopee. Okey. Barang yang kedua, saya nak bagi tahu, kalau pakai kereta, benda ni lah yang maintenance yang kita selalu buat lah. Saya beli ni. Brake pad kancil. Tak fokus sekejap Okey, saya beli brake pad kancil satu set. Dia memang datang satu set pun. Dia tak datang sebelah je. Okey, ni brake pad kancil. Brake kancil datang satu set. Dia akan tunjuklah cara-cara dia macam mana. Okey, dia akan tunjuk cara dia macam mana kita nak buka, macam mana kita nak pasang. Ini sangat senang lah. Senang sangat, insyaAllah semua orang boleh buat. Saya yakin semua orang boleh buat. Semua orang boleh DIY. So sebelum kita nak DIY kan, mestilah kita kena beli barang. Kita kena beli barang yang cukup. Okey, bila kita dah dapat barang pun dah sampai, barulah kita tukar. Saya senang, saya suka buat kerja sekaligus. Hose ni sekali, hose, minyak, horn, switch aircon, lepas tu brake pad depan. Brake pad depan ni agak tebal lah sebab dia baru kan. Brake pad ni tukar dalam masa ikut mileage lah. Kalau ikut mileage dalam 40,000. Tapi bergantung juga kepada penggunaan seseorang tu. Kalau orang tu kerja dia selalu main brake je, ataupun selalu turun naik bukit, Cameron Highland ataupun Genting Highland, memang cepat haus.
Tak payah tunggu 40,000. Kalau 10,000 pun memang dah haus dah. Okey, ni bread pad Okey, kita pergi pula kepada bread shoes. Okey, ni bread shoes. Bread shoes ni, kalau kita nak tahu, bread shoes ni bread belakang. Bread belakang kereta kancil. Kecil je bread dia. Okey. Ni pun sangat penting tau. Kalau macam bread ni nipis sangat, bila anda parking dekat atas bukit ke dekat tanah yang curam, kereta tu akan bergerak memang confirm. Sebab dia tak ada friction kat sini. Nampak tak? Ini campuran daripada fiberglass. Bila nanti kalau nak cuci, jangan sembur pakai angin tau. Jangan sesekali sembur pakai angin. Memang nanti benda tu terbang, so tak elok lah. Sekejap. Okey. Benda ni didatangkan dengan part. Saya buat sekejap saya susun bagi cantik sikit. Okey, ni satu. Dia kiri kanan sama je Kiri kanan sama je. Ni ada chop siri dia. Ni memang original Saya malas yang pakai brand-brand Bendix tu. Brand-brand yang dah OEM ni saya malas. Sebab kadang-kadang memang dia bagus, tapi dia dah makan disk tau, dia makan drum. Macam Bendix kan. Bendix saya pernah pakai. Dia memang bagus, dia memang cengkam. Tapi saya punya rotor tu dia dah makan dah. Sebab dia punya, waktu dia buat tu, dia memang macam kasar sikit lah. Sebab tu lah dia tu makan rotor kita. So rotor pula rosak. So tak payah lah. So kesimpulannya, pakai je original. Okey. Ni depan. Ni depan, kanan mesti ada dua. Belakang satu, depan satu. Ataupun belakang satu, luar satu. Ni pun dalam satu, luar satu. Okey. Dia memang dah tampak empat lah. Sebab sebelah-sebelah tu kan dia cengkam dua-dua kan. Okey, dia tampak empat. Sini empat, sini pun empat. Okey. Sistem brake memang kita kena jagalah. Jangan kita duk asyik bleeding je. So kita kena tengok juga. Bila kita bleeding brake tu, memang dia makan sebab dia dah buang angin dekat dalam sistem brake. So jangan lupa untuk kita tukar brake pad dan brake shoes. Kebanyakan orang yang pakai kereta, yang dia selalu tukar brake pad. Sebab kenapa? Sebab dia nampak benda ni. Tengok kat celah sport rim je dah nampak. Okey, brake pad aku ni dah lipis ni, so kenalah tukar. Antara brake pad yang paling senang nak tengok, iaitu brake depan lah. Kalau brake shoes ni susah, dia kena buka drum. Dia kena buka drum kereta tu, dia kena buka sport rim, buka drum, barulah boleh tengok nipis ke tak nipis dia punya brake shoes ni. Okay, macam ni lah brake ni. Lepas tu tengah-tengah ni ada letak wheel cylinder. Wheel cylinder pun kena jaga juga. Kalau macam dia dah leaking tu, tukar je baru. Tak payah nak servis Sebab servis ni takut risiko. Nanti dia akan jadi, dia punya wheel cylinder tu, takut dia punya getah tu dia dah makan, so dia akan jadi leaking balik. Okey, ni dah siap dah. Saya buat explanation lagi untuk hose tadi. Saya terlupa sorry Untuk hose ni kan, okey, ni saya letak tepi. Sorry ini saya punya first time saya punya video YouTube. Please support and give some motivation what I want to improve. Okay. Okay, bila dah beli semua benda ni, dia mesti ada water stopper. Kalau tak silap saya, dia ada dua water stopper. Dekat ujung ni water stopper, dan hujung sini water stopper. So saya alam benda ni saya beli kat Shopee.
water stopper jenis silikon memang tahan lah. Memang tahan sangat. Water stopper saiz 13 kalau tak silap. Saya beli ni dalam RM1.20 nak satu. So dia nak pakai 2 je. So alang-alang tu saya belilah. Saya beli 5 terus. So benda ni akan letak kat ujung sini. Okay. Sini pun pakai juga. Lepas tu letak klip kat situ, kat sini. Lepas tu letak klip kat sini satu, klip kat sini satu. Setiap hose ni pun letak klip Jangan pasang sumbat tentu je. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu. Kalau selalu kan bila orang dah pasang hose yang baru, tak perlu pun kita nak pakai gam-gam silikon. Sebab dia dah memang fit sangat dah. Memang tak perlu. Tak perlu pun gam-gam silikon. Gam-gam silikon ni buat kotor je. Ada benda yang perlu, ada benda yang tak perlu. Macam perlunya dekat termostat. Bila kita dah buka termostat, contoh kalau kita dah buang termostat ataupun kita dah pakai termostat yang baru, baru kita pakai gam, kita pakai glue, gasket. Sebabnya kita dah buka dah termostat housing yang dah lama tu. So dekat situ ada gasket lama tu dia dah koyak. Bila kita dah buka, automatik dia akan koyak sebab gam tu tarik. So kita kena pakai gasket baru. Gasket murah je. Saya beli masa itu dalam RM5. Dapat besar agak. Nanti saya tunjuk Okay, bila dah sistem cooling system enjin dah okey, kita belilah ni lagi satu. Ya. Okey, kita beli ni satu lagi. Sebab yang lama punya dia dah retak. So saya belilah ni. Tak pasang lagi. Ni sebab PKP tau. Saya tak ada nak pasang sebab kerja banyak kan. Kereta pula ada kat Penang. Okey, ini adalah tangki spare radiator. Tangki spare radiator ni memang kalau macam dah lama-lama sangat tu eloklah beli baru. Sebab dia pun tak adalah mahal sangat. Saya beli ni dalam saya beli package dapat 2 sekali tau. Sekali dengan water tank spare ni, spare water tank dengan tank. Ya. Dengan ni. Dengan tangki spare untuk wiper. Kecil je, comel je. Ni cleaser pun boleh pakai. So dia package lah sekali dengan ada motor. So kalau beli ni, tak payahlah kita nak cari motor kat mana, apa benda dah semua kan. So motor ni dia dah datangkan sekali. Tengok dia dah skru kat belakang, kira kemas lah. Memang cantik, memang ada kualiti. Dia punya ni pun tebal juga. Okay, tebal dia punya plastik dia. So dia plug and play je. Sangkut je kat sini. Dia ada lurah dia. Sekejap. Okay, nampak. Benda ni penting tau. Bagi saya, kalau orang tanya penting tak tangki untuk wiper kan, perlu tak pakai? Bagi saya sangat perlu. Macam contoh waktu hujan kan, kita kena pakai benda ni. Kadang hujan, lepas tu kena pula kotor-kotor dekat cermin depan kan. Takkan kita nak wiper biasa je, lepas tu tak ada keluar air. So dia akan bertambah lagi kotor. So tak ada kita punya pemandangan tu, pandangan kita tu dah terjejas. So benda ni lah yang akan membantu. Bila kita tekan je, air tu akan keluar. So kita punya vision tu dah makin clear lah. Bagi saya sangat penting benda ni. Saya beli ni dalam RM42 dapat 2. RM42 dapat 2 benda ni. Ni tangki spare untuk washer dia ada belakang sekali, belakang dan depan. Kancil kan ada depan dan belakang kan. Cleaser, kenari, kancil dia ada belakang sekali. So yang ini untuk
tangki spare radiator lah. Ni untuk kat bawah ni. Hose ni akan bersambung dekat hose ni akan bersambung terus dekat radiator. So bila je radiator tu panas, dia akan, air tu akan naik sampai sini. Tu normal. Okay, contoh air tu kat sini kan. Sekejap, dia berlari pula Okay, contoh air tu, level air tu kat sini. Bila dah panas, dia akan naik. Biasa tu memang konsep air, bila dah panas dia akan mengembang. Itu konsep fizik lah. Okay, lepas tu bila air tu dia dah sejuk kan, dia akan turun balik. Sebab kenapa? Sebabnya daripada tangki sini, daripada dekat sini, dia akan sedut balik. Dan dia akan pergi balik dekat radiator ataupun dekat dalam sistem engine cooling system. Okay. Dia ada, tengok kalau kita boleh lihat, dia ada full and low. Nampak tak? Sekejap. Tak nampak tak? Okay, nampak tak full and low? Full and low. Okay. Kita isi sampai sini dah, sampai full. Tak payahlah kita nak isi sampai ke atas ni kan, tak payah. Tak ada bahaya apa-apa pun kalau isi sampai atas, tapi cumanya ni lah, kita membazir lah coolant. Bila kita dah isi sampai atas, bila dah enjin tu dah panas, so coolant tu akan tembak kat sini. Biasalah sebab air tu panas, coolant tu dah panas, so dia sifat dia mengembang. Bila coolant tu panas, dia akan mengembang, so dia akan tembak kat sini. So dia akan muntah kat sini lah. So rugi lah. Coolant kan mahal kan, satu botol dalam RM21 kot. Saya beli package waktu tu Shopee tengah buat offer. Saya beli satu botol dalam RM18. Kalau beli dekat kat kedai spare part, memang mahal lah cerita dia. Okay, saya beli kat Shopee, saya boleh jimat dalam beratus juga lah. Okay, kalau contoh benda ni saja saya beli RM42 dapat 2. Kalau beli kat kedai spare part, kemungkinan dalam 70 ataupun 80 boleh jadi. Okey. Lepas tu kebetulan saya punya seat kancil tu. Dia dah terkoyak, okey. Dia dah terkoyak. Minta maaf lah, video saya ni lama sikit. Biasalah saya nak bagi penjelasan yang lebih detail kepada anda semua yang dengar. Okey. Dia diperbuat daripada plastik material plastik. Tengok saya ketuk sikit. Memang material plastik. Saya cari juga kok ada besi kan. Kalau besi lebih terbaik lah bosku. Kalau besi. Ini memang plastik. So benda ni lah yang akan pegang bateri kita. Bateri kereta kancil dengan Clisher memang sama sebiji dengan kenari. So kalau korang beli ni, korang boleh beli pakai untuk 3 kereta. Okey, ni untuk cakuk dia lah. Cakuk dia pun plastik. Tapi saya harap tahan lah sebab besi, sebab plastik ni pun nampak macam kualiti. Okey, ni cakuk dia. Lepas tu dia datangkan dengan satu set. Okay, dia datangkan dengan satu set. Okey, ni cakuk dia. Tengok skru pun berkarat kan. Tapi tak apalah, tak penting pun. Berkarat sikit tak apalah, biasa kan. Okey, ni cakuk dia. So cakuk dia melekat kat sini lah. Dekat sini. Kenapa saya cakap benda ni penting Kenapa saya cakap benda ni penting? Sebabnya, okey, sekejap saya bawa keluar. Okey, cakuk ni dia akan letak kat sini. Nampak tak? Okey, letak kat sini. So dia akan jadi macam ni. So benda atas ni lah yang akan ikat dia. Benda atas ni lah yang akan grip bateri tu. Kenapa saya cakap benda ni penting? Sebabnya, contoh kalau cakuk ni kan, cakuk ni dia dah patah. Dua-dua patah ataupun salah satu patah. So bateri tu
anda boleh bayang tak, bateri tu akan bergerak tau, akan bergoyang bila anda bawa kereta. So, bila terminal positif ataupun negatif, terminal positif selalunya, terminal positif tu dia tertouching kat body. So, apa akibat dia? Bila body memang kita dah sedia tahulah, body memang dia pakai ground. Ground bermaksud seluruh body tu adalah negatif. So bila je terminal bateri positif tu tertouching sikit dekat body, so akan jadi short lah. Banyak kali saya jumpa memang sebabkan nak jimat benda ni, sebabkan nak jimat tak berapa ringgit, lepas tu macam-macam relay terbakar sebab short. Cukup lah walaupun sekejap je dia touching kan, memang short habis. So bila nak ikat benda ni pun ada cara juga. Ikat sesedap rasa je, jangan sesedap hati. Yang ikat yang sampai patah tu lah yang ikat sampai sesedap hati. Ikat sedap-sedap rasa dah cukup. Tak payah nak ikat ketat-ketat sangat. Sebab material ni pun plastik kan. Okey. Dah, itu saja daripada saya. Sekejap, susun sikit. Okay, sorry lah semak sikit. Okey, itu saja daripada saya. Auto share. Zain Auto Share. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe video saya ni dan tekan like ataupun komen. Apa-apa yang perlu diimprovekan, boleh komen kat dalam video saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbuka puasa semua.